Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur Quran setiap muka surat. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai ke muka surat 571. Pada hari ini kita akan berada bersama-sama di surah Nuh alaihissalam, surah Nuh. Dan kita berada di muka surat yang terakhir daripada surah Nuh. Jadi sebagaimana kita semua akan dapat lihat dalam mushaf, surah Nuh ini hanya 2 muka surat sahaja, iaitu muka surat sebelum daripada ini 570 dan muka surat 571. Selepas daripada ini kita akan lihat bahawa surah-surahnya agak pendek-pendek sehinggalah berakhir di hujung Al-Quran, di pengakhiran Al-Quran nanti, insya-Allah tak berapa lama lagi, insya-Allah. Hari ini 6 hari bulan Rejab tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 18 hari bulan Februari tahun 2021 Masihi. Insya-Allah kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan boleh membuka mushaf insya-Allah di muka surat 571. Hari ini kita di ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-28 daripada surah Nuh, insya-Allah. Jadi semalam ataupun sebelum daripada ini, dalam sesi sebelum daripada ini, muka surat 570, kita telah melihat Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada Nuh supaya Nuh meminta kepada kaumnya ini supaya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala ini Maha Ghaffar, Maha sangat-sangat menerima taubat, sangat-sangat memberi taubat kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Jadi sepatutnya mereka bertaubat. Kemudian dalam muka surat ini, insya-Allah kita akan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan apakah hasil jika sekiranya manusia itu, jika sekiranya hamba-hamba ni bertaubat kepada Allah ataupun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan bahawa mereka akan mendapat beberapa perkara. Yang pertamanya, insya-Allah kita baca ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi itu sampai ayat yang ke-13 kita berhenti. Kita tengok maknanya apabila manusia ni beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan berikan kepada mereka beberapa perkara. Yang pertama sekali, yursili. Allah Ta'ala pasti akan mengirimkan as-sama'a. As-sama'a ni ialah nama lain bagi al-mataru, iaitu hujan. Jadi maknanya sini ialah Allah Ta'ala akan memberikan hujan kepada mereka. Sebab dikatakan, diceritakan bahawa apabila mereka ni menentang Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu bala kepada mereka. Iaitu balanya apa? Iaitu balanya hujan tidak turun. Lalu berlakulah kebuluran dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Nuh supaya Nabi Nuh memberitahu kepada mereka. Mereka istighfarlah kamu kepada Allah, iaitu tinggallah maksiat, tinggalkanlah syirik dan sebagainya. Allah Taala akan turunkan hujan kepada mereka. Midrara, midrara maknanya mutatabi'. An-nuzul bisyiddah makna turun hujan yang banyak, hujan yang lebat, dan kemudian hujan itu akan berterusan turun. Tak adalah sampai banjir, tapi maknanya ialah Allah Taala akan turunkan hujan dan hujan itu akan memberi manfaat yang banyaklah kepada mereka. Tak cukup setakat itu saja. Allah Ta'ala beritahu, janjikan mereka ni akan mendapat apa? Wa yumdidkum bi amwal. Akan berikan harta yang banyak kepada mereka. Yumdidkum, mengirimkan, memberikan, bi amwal dengan harta-harta, wa banin dan juga anak-anak. Jadi diceritakan juga bahawa kaum Nabi Nuh ni apabila mereka ni ingkar kepada Allah, maka berlakulah yang kita panggil sebagai iaitu tidak dapat anak kan. Jadi perempuan-perempuan tidak mengandung dan sebagainya, jadi semua tu jadi mandul. Jadi Allah Taala sebut kat situ kan, mereka pun dapat anak, mereka akan dapat harta, wa yaj'al lakum jannatin. Allah Taala akan jadikan untuk mereka ni jannat. Jannat maknanya ialah taman-taman, maknanya pokok-pokok tu subur, tumbuh dan sebagainya. Wa yaj'al lakum anhara, dan kemudian jadikan pula sungai-sungai. Cantik maknanya. Ada kebun, ada sungai, ada jannah, ada sungai untuk mencantikkan lagi, kata ulama. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi ayat yang ke-13 ini ialah Allah Taala mulakan dengan malakum. Malakum ini dalam bahasa Arab artinya ialah apa itu? Istifham, taubih dan juga ta'ajjub. Dah taubih dan juga ta'ajjub. Bukan hanya ta'ajjub saja. Ta'ajjub ni maknanya pelik.
Kalau kita terjemahkan, kita boleh kata macam ni lah. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Apa kenapa ni? Kenapa kamu ni pelik sangat ni? Kenapa kamu ni tidak la tarjuna lillah? Kamu tidak mengharapkan, ataupun setengah ulama kata makna la tarju di sini ialah maksudnya la ta'taqiduna. Kamu tidak berektikad, iaitu lillahi, kamu tak tunduk kepada Allah, kamu tak iktikad kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga waqara, dan kamu ni ta'zim Allah Taala, membesarkan Allah Taala ni, memuliakan Allah Taala, menghormati Allah Taala. Apalah kamu ni pelik ni? Jadi seterusnya, waqad khalaqakum atwara. Nabi Nuh seterusnya menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ni telah menjadikan kita ni, manusia ni, menjadikan awak semua. Jadi inilah poin-poinnya, perkara-perkara penting yang sepatutnya kita. Jadi Nabi Nuh sekarang ni membawa kepada mereka ni, asalnya ialah janjikan dengan sesuatu. Kemudian sekarang ni Nabi Nuh meminta kepada mereka supaya melihat pula. Melihat kepada kejadian mereka sendiri tu. Iaitu waqad khalaqakum atwara. Allah Ta'ala telah jadikan kamu ni atwar. Atwar ni maknanya azman, maknanya masa-masa kan. Iaitu berperingkat-peringkat. Kita tengok kan, khalaqakum. Allah Ta'ala jadikan manusia ni berperingkat-peringkat. Alam tarau. Takkah kamu lihat kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Tak tengok ke Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan tujuh langit ni tibaqan, berlapis-lapis. Ada lapisan ni, ada lapisan ni. Manusia sama sekarang ni dapat lihat lagi kan. Ada ozon lah, ada ni berapa kilometer, ada udara, lepas tu tak ada udara, lepas tu ada apa, macam-macam kan. Boleh letakkan, di sini boleh letakkan satelit. Sini boleh letakkan, kalau tak letak satelit sini, dia tak akan jatuh. Dan dia tak akan lari. Dia tak akan lari jauh daripada bumi. Dan dia tak akan jatuh ke bumi. Maknanya ada satu tempat-tempat. Itu makna kita kata, boleh kita katakan tibaqa. Tapi manusia berfikir ke? Alam tarau kaifa khalaqallah. Sebab Allah Ta'ala cipta ni. Bukan manusia cipta tu. Bukan saintis yang cipta. Bukan siapa-siapa yang ciptakan langit tu. Siapa cipta? Allah Ta'ala ciptakan. Wa ja'alal qamara. Kemudian Allah Ta'ala jadikan di atas tu, pada bumi itu ada qamar. Fihinna. Pada langit itu. Pada lapisan-lapisan langit itu, Allah Ta'ala jadikan qamar. Bulan. Bulan mana pergi jauh daripada bumi? Dan bulan tu mana jatuh ke bumi? Dia duduk situ kan. Jarak dia berpusing pun sama je kan. Ni bulan ni dia akan datang ke bulan ni. Jadi manusia tu akhirnya boleh buat jadi ilmu astronomi. Boleh tengok. Jadi Allah Ta'ala jadikan semua tu. Wa ja'alal qamar fihinna nuran. Dan dia tu menjadi apa? Cahaya. Dia ada panas. Dia tak ada panas. Dia bercahaya saja. Dia macam kita kata apa? Ada macam cermin. Cermin bila kena pancaran matahari padanya, maka dia mengeluarkan cahaya. Cahaya tu jatuh kepada bumi. Malam-malam kita ada, tengok kan, kalau ada bulan pada waktu malam kita boleh nampak terang kan. Kalau tak ada bulan, gelap gelita. Bagaimana al-qamar tu nur. Kemudian tu wajah ala syamsa di siraja. Kemudian Allah Ta'ala jadikan pula tu asyamsa, matahari. Siraja lain pula, dia bukan nur, tapi dia siraj. Siraj ni maknanya dia dah mengeluarkan cahaya yang terik, yang panas, dan kemudian dia ni mengeluarkan haba. Boleh kita jemur kain, boleh jemur ikan, boleh macam-macam buatkan. Boleh mendapatkan solar kan, solar system. Manusia boleh ciptakan. Jadi Allah Ta'ala semua ciptakan benda tu. Tak fikir ke? Tu Nabi Nuh meminta mereka supaya berfikir. Dan kita pada hari ini, kita minta kepada manusia hari ini supaya berfikir. Nur, siraj, asyamsu, al-qamar. Kemudian Allah kata, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan kemudian Allah Ta'ala telah ambatakum. Kum tu kamu manusia. Ambata maknanya macam menumbuhkan. Menumbuhkan daripada bumi ini dengan seperti seolah-olah kamu ni tumbuh. Jadi apa yang dikatakan tumbuh? Iaitu ulama kata ambata di sini ialah maknanya ialah aujada. Aujada tu maknanya mengadakan kamu. Dulu kamu tak ada, kemudian kamu ni ada. Seperti pokok lah kan. Tiba-tiba pokok tu tumbuh. Macam itulah manusia tumbuh daripada bumi ni. Siapa daripada bumi ni? Iaitu Adam lah kan. Tapi kita pun pada hari ini, lepas tu kita ni sebenarnya makan apa yang datang daripada bumi. Tak ada makan. Kita makan gandum ke, makan nasi ke, pakai apa ke. Semua tu daripada bumi. Kita makan durian. Durian pun daripada bumi juga kan. Makan burger. Burger pun adalah lembu. Makan daripada bumi juga kan. Ikan pun makan plankton dan sebagainya kan. Ya, daripada bumi juga kan. Kalau tak ada air, tak ada bumi, macam mana ikan tu boleh hidup? Jadi Allah Ta'ala telah menjadikan kamu, menumbuhkan kamu, membesarkan kamu ni daripada bumi. Summa yu'idukum fiha. Dan kamu tengok kan, selepas daripada kamu tu, kamu besar, membiak, ramai tak dunia ni, kemudian Allah Ta'ala akan yu'idukum. Allah Ta'ala akan kembalikan kamu fiha, pada bumi tu balik.
Tengok orang mati kan, pergi ke mana? Pergi ke bumi kan. Tak kira lah kan, dia mati dibakar ke, dia mati ditanam ke, mati dia buat apa ke. Majoriti manusia ni ditanam kan. Tapi balik ke bumi. Dia nak pergi ke mana lagi kan? Kemudian, wa yukhrijukum ikhraja. Dan kemudian kamu akan dikeluarkan daripada bumi itu untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keyakinan kan. Keyakinan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, beginilah manusia, beginilah sifat manusia, beginilah keadaan manusia, beginilah kejadian manusia. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Kemudian Allah Taala jadikan semasa hidup atas dunia ni pula ni. Yang tadi itu kan daripada bumi, balik ke bumi, daripada bumi kita akan keluar kembali. Sekarang Allah Taala cerita lagi di masa kita hidup ni, wallahu ja'ala lakum. Allah Taala jadikan untuk kamu al-arda, bumi ni bisata. Bisata macam hamparan, macam kapet. Macam hampa. Kita tengok, wah, maknanya terus, lurus, cantik kan, terhampar kan. Maknanya kita takut-takut tak? Tak ada takut kan. Kita ni kalau duduk atas bangunan, kita duduk tepi tu kan, takut lah kan. Tapi cuba hamparan, kita takut. Tak takut tumbang, tak takut apa kan. Ini taklah bertentangan dengan kita kata, oh dunia ni bulat. Betul, kalau bila dia bulat, bila besar sangat, dia macam hamparan kan. Itu kan. Jadi, wallahu ja'ala lakumul arda bisata, terhampar. Yang kamu tak rasa nak jatuh dan sebagainya. Litasluku minha subulan fijaja. Supaya kamu ni boleh melalui apa ni, jalan-jalan ya. Litasluku, supaya kamu boleh berjalan minha pada bumi itu dengan subulan. Jalan-jalan yang banyak kan. Boleh jalan sini, jalan raya ke, jalan kereta api ke, jalan biasa, jalan kuda, jalan binatang ke. Fijaja. Fijaja tu artinya yang luas. Jadi maknanya jalan yang luas. Tak kira lah luas highway, luas apa kan. Maknanya jalan luas atas dunia ni. Kamu boleh lalu. Allah Ta'ala jadikan untuk kamu benda tu semua. Qala. Tapi, apa yang mereka berkata, apa yang Nuh berkata sebab itu? Apa yang mereka buat? Mereka ni telah mendustai. Tak percaya juga. Tak nak terima juga. Berapa tahun? 950 tahun. Jadi Allah, Nabi Nuh alaihissalam berkata, Qala Nuh. Berkata Nuh. Jadi sekarang ni kita sampai kepada curhat lagi kan. Iaitu Nabi Nuh bercurhat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan apa yang berlaku. Allah Taala tahu. Tapi dia nak cerita. Ya Allah, dia kata, Ya Rabb, dia kata, jadi dia sebut sini kan, Rabbi, innahum asawni. Mereka ni, Ya Allah, mereka ni mendustai aku. Mereka ni tidak terima aku. Mereka ni asawni, maksiat kepada aku, artinya ialah tak nak terima aku. Tak nak terima apa yang aku cakap. Kemudian, wattaba'u. Bahkan bukan mereka ikut aku. Mereka lawan aku, dan kemudian mereka ni ikut siapa? Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka mengikut orang-orang yang mana harta mereka dan juga anak-anak mereka itu tidak menambah untuk mereka, melainkan khasara. Khasara di sini setengah ulama kata maknanya halaka. Menambah kesesatan, menambah kecelakaan, menambah kebinasaan. Jadi siapa yang mereka ikut? Kaum Nuh ni, dia mengikut siapa? Mengikut orang yang pertama sekali, orang yang ada harta. Yang kedua, orang yang ada anak. Anak ni sini, maksudnya sini dulu ialah kalau anak ni maknanya pengikut yang ramai. Kalau sama sekarang lah kan maknanya orang-orang yang ramai. Oh, ni geng dia ramai kan, kumpulan dia ramai, Masya Allah. Macam-macam kan. Jadi itulah orang-orang yang diikuti oleh kaum dia. Jadi perkara ni kita tengokkan sama kan, berlaku sampai sekarang. Iaitu apa? Orang ni biasa akan ikut siapa? Orang kumpulan yang ramai, ataupun orang ikut orang kaya, orang banyak duit. Jadi Nabi Nuh beritahu dah kan, prinsipnya kan, kalau mereka ni sesat, kalau orang banyak duit dan juga orang banyak pengikut ni, kalau sesat mereka tetap juga kesesat. Mereka tak akan, bukannya mereka ni akan menjadi benar, menjadi betul dengan banyak yang tu. Jadi pada zaman tu Nabi Nuh ni seorang. Jadi pengikut-pengikut dia sikit kan, tak katakan 30 orang macam tu saja kan. Yang lain ni ramai ni kan, semua tu adalah ikut tu kepala-kepala ataupun ketua-ketua yang kaya dan juga yang ramai pengikut. Wa makaru. Tak setakat tu saja. Orang-orang tu iaitu ketua-ketua tadi tu, orang yang banyak anak, banyak harta tadi, mereka telah membuat makaru. Telah membuat makar. Makar ni apa? Iaitu makar ini maksud dia at-tadbil fil khafa li inzalis su' ala ahadin. Maknanya seorang yang mana buat planning untuk satu benda yang buruk secara senyap-senyap kepada orang lain. Itu nama dia tu. Jadi, wa makaru, mereka telah buat planning. Tak sekadar mereka ni tak nak percaya, tak nak terima Nuh, tapi mereka telah buat planning kepada Nuh alaihissalam. Wa makaru, makran kubbara. Bukannya planning sikit-sikit, tapi planning kubbara kan. Kubbara ni ialah makna mubalaghah daripada
apa ni, yang kita kata Allahu Akbar, Allah tu besar kan tak? Jadi kalau kabura tu besar, tapi kubara ni sangat-sangat besar. Maknanya bukan lain sikit-sikit lah. Waqalu, mereka berkata lagi. Maknanya ketua-ketua ni berkata, orang kaya ni berkata, orang yang banyak pengikut ni berkata. Mereka kata apa? Dia kata, la tazarunna alihatakum. Hai semua, dia kata, jangan ikut Nuh tu, jangan tinggal berhala kamu. Wala tazarunna, dan jangan kamu tinggalkan 5 nama berhala yang disebut situ. Iaitu apa? Yang pertama Waddan. Yang kedua Suwa'an. Yang ketiga Yarus. Yang keempat Ya'uq. Dan yang kelima Nasra. Jadi kalau kita kata Waddun, Suwa'un, Yarus, Ya'uq dan juga Nas. 5 ni adalah merupakan berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh pada ketika itu. Ini kira bapak-bapak lah. Maknanya zaman Nabi Nuh ni, maknanya dah ribu tahun, maknanya baru saja kan. Kita tak katalah baru ni berapa tahun, tapi maknanya Nabi Adam dan juga Nabi Syith baru mati, maknanya lepas tu datangnya Nabi Nuh. Mana manusia dah sesat dah. Habis sesat, dah sembah ni. Dikatakan bahawa 5 nama ni adalah merupakan, sebenarnya asalnya ialah orang soleh. Orang terdahulu. Mereka ni soleh. Mereka ni soleh dan kemudian mereka ni mati. Bila mereka mati, apa yang mereka buat? Mereka datanglah syaitan, telah menghasut mereka untuk apa? Buatlah ni kan mereka ni. Kita buat gambar mereka, kita buat patung mereka kan. Jadi mula-mula gambar, lepas tu buat patung, lepas tu sembah. Start sembah kan. Akhirnya jadilah semua berhala. Jadi setiap daripada ni, berhala-berhala ni sebenarnya adalah orang-orang soleh yang duduk di tempat yang berbeza-beza. Kan? Sebagai contohnya, Waddan ni adalah Bani Kalb. Kalau Suwa'an itu Bani Huzail. Kemudian Yarus Bani Ghatif. Kemudian Ya'uq itu Bani Hamdan. Dan kemudian Nasr itu Bani Hamir. Maknanya berselerak kalau ikutnya kan. Ada Bani ni kan. Jadi pada masa itu dah ada Bani dah. Ingat ni. Jadi mereka ni kata, ni ketua-ketua ni kata, jangan tinggalkan. Mana boleh tinggalkan. Jadi hasutan mereka tu menyebabkan mereka berterusan. Dahlah mereka ni kaya, jadi orang ikut mereka. Orang tak ikut Nabi Nuh ni. Qad adallu katsira, kata Nuh. Wa qad adallu katsira. Mereka ni telah menyesatkan ramai orang. Nabi Nuh kata, wala tazidiz zalimina illa dalala. Jadi Nabi Nuh pun berdoa lah ni kepada Allah ni. Ya Allah, janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang zalim ni melainkan dalala. Melainkan, kalau ikut terjemahannya, kesesatan ni. Tapi setengah ulama tafsir kata, dolala sini maksudnya halaka. Ya Allah, maknanya janganlah kau tambahkan kepada orang zalim ni melainkan kebinasaan. Maknanya kalau tak binasa, habis rosak. Sebab dikatakan bahawa kata-kata ini Nabi Nuh katakan apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Nuh bahawa lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Selepas daripada 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, maka Allah Taala berkata, selepas ni tak adalah orang yang beriman kan. Setakat yang beriman tu sajalah yang beriman. Yang lain yang tak beriman ni memang tak ada beriman dah. 950 tahun. Jadi akhirnya sampai saat, maknanya sinilah dakwah mesti dilakukan walaupun sampai kepada kepenatan, walaupun masa yang lama, sehinggalah Nabi Nuh dia dapat wahyu daripada Allah Taala berkata macam tu, maka dia bolehlah berdoa macam ni. Tapi kalau kita ni mengajak orang kepada Islam, kita tak tahu lagi kan. Baru berapa tahun kan. Kalau 30 tu baru 30, tak sampai lagi 1/10 daripada apa yang dibuat oleh Nabi Nuh AS. Jadi Nabi Nuh seterusnya ialah berdoa, wala tazidiz zalimina illa dhalala. Ya Allah, janganlah kau tambahkan melainkan kecelakaan ataupun kehancuran untuk orang-orang yang zalim ni. Mimma khati'atihim, Allah Ta'ala katakan, dan hasil daripada kesalahan mereka itu ughriku, Allah Ta'ala pun balas. Bila Nabi Nuh dah berdoa ni, maka akhirnya selepas 950 tahun berdakwah, maka Allah Ta'ala kata, kerana dosa mereka itu, kejahatan mereka itu, ughriku, mereka ditenggelamkan, mereka dilemaskan. Fa'udkhilu nara, itu di dunia. Di akhirat lepas mati, mereka selamat ke? Tak. Dimasukkan ke dalam neraka. Fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Takkan ada siapa yang boleh tolong mereka untuk melawan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghalang apa yang telah Allah Taala datangkan, iaitu banjir. Wa qala Nuh, kata Nuh, Rabbi, ya Allah, kata, ya Tuhan, la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Janganlah engkau tinggalkan iaitu apa? Jangan kau tinggalkan atas dunia ni dayyara. Kata,
Kita katakan, dayyara ni mana habislah, maknanya habis kan. Tak ada seorang pun. Jangan kau tinggalkan. Alal ardi minal kafirin dan dayyara yang akan membuat kerosakan ni. Innaka intazarhum. Jadi Allah Ta'ala, dia beritahu kan. Dia maknanya pengalaman dia kan. Dia tahu, Allah Ta'ala tahu kan. Allah Ta'ala tahu. Tapi dia ceritakan apa yang dia lihat. Intazarhum yudillu ibadah. Kalau mereka ni ada, jadi ini pun prinsip anak-anak. Maknanya orang-orang yang jahat, orang-orang yang menyesatkan manusia ni. Kalau ada dia ni, maka dia akan menyesatkan hamba-hamba engkau. Kata Nuh. Ya Allah. Wala yalidu. Dan kalau anak-anak dia pun tak akan melahirkan. Illa fajiran kafara. Kecuali orang-orang, anak-anak mereka ni akan menjadi fajir. Akan menjadi kafar. Kafir dan juga jahat. Jadi, daripada keturunan, kita tengokkan betapa besarnya kan. Keturunan ni melahirkan. Jarang sangat maknanya orang tu keturunan yang begini akan jadi begini. Kecuali adalah kan proses, sebab itulah dakwah ni perlu dilakukan. Kalau dibiarkan macam tu saja, anak-anak orang kafir dia akan jadi kafir. Biasanya kan ada yang jadi Muslim. Tapi kebiasaan macam tu, keturunan kan. Kita tengok satu negeri, kalau negeri tu kafir, akhirnya kafir. Jadi kafir tak beriman kan. Jadi kita tak boleh biarkan maksudnya. Kita mesti kena pergi untuk mencerita Islam, berdakwah kepada mereka dan seterusnya. Kalau tak, maka begitulah keadaannya. Tengoklah negeri-negeri sekarang atas dunia kan. Pada hari ini kita boleh tengok kesan dia kan. Kerana kalau negeri tu kafir, mak ayah dia kafir, dia biasa akan jadi kafir. Bukankah kita kata kehendak dia? Tapi dah, itulah prinsip yang diberitahu ke sini. Oleh Nabi Nuh ni dah tengok kan, pengalaman dia kan. Jadi dia kata, yudillu ibadah, satu, wala yalidu illa fajiran kafara. Ayat yang terakhir. Nabi Nuh pun berdoa lagi, Rabbir firli. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Jadi ini adalah istighfar tu penting kan. Maknanya Nabi Nuh pun berdoa. Nabi Nuh pun minta istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita ni kan sebagai manusia biasa yang bukan nabi, bukan rasul Jadi Nabi Nuh pun kata Rabbi firli wali walidayya, dan kedua ibu bapaku. Jadi daripada ayat ini ulama kata ialah menunjukkan bahawa kedua ibu bapa Nabi Nuh ini juga telah menjadi muslim telah mengikut Nabi Nuh, telah bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam, dan naiklah ke dalam kapalnya itu. Kemudian waliman dakhala baitiya mu'minan, dan juga kepada orang-orang yang masuk ke rumahku daripada ahli keluargaku yang mana mereka ini beriman. Sebab ada isterinya tidak beriman, anak-anak juga ada yang tidak beriman kan. Jadi maknanya yang tidak beriman tu tak termasuk dalam ni. Jadi sebab apa ulama kata tak mungkin Nabi Nuh berdoa untuk orang-orang kafir walaupun keluarga dia. Jadi ibu bapa dia beriman, kemudian ada anak-anak dan juga anak yang beriman, kemudian walil mu'minina wal mu'minat, dan juga mukmin dan juga mukminat yang masuk bersama-sama dengan dia. Wala tazidiz zalimina illa tabara. Ya Allah, janganlah engkau tambahkan kepada orang kafir, orang zalim ini illa tabara. Melainkan ya Allah tambahkan apa? Tambah halakan wa khasaran kan, iaitu kecelakaan, kehancuran kan. Jadi maknanya Nabi Nuh ni tak tahan sangatlah kita katakan tak. Sehingga dia berdoa dengan doa-doa begini kan. Jadi kita sudahi masya-Allah kan surah Nuh ini dengan beberapa, kita boleh tengok beberapa bentuk bagaimana kan Nabi Nuh ni menjadi contoh dalam dakwah, mengajak manusia kepada Islam. Dan setengah ulama mengatakan dia adalah Abul Anbiya, sebagai bapa kepada Anbiya. Kenapa? Kan dia adalah orang yang pertama sekali berdakwah dalam jangka masa yang lama, berdakwah kepada kaum yang sangat sesat dan dahsyat kan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu saja insya-Allah. Jumpa lagi di hari dalam sesi akan datang insya-Allah. Jangan lupa untuk share, untuk komen, untuk subscribe kan. Semua sekali kan, dan saya bawakan dalam mana-mana saja secara percuma, tak perlu bayar insya-Allah. Okey, setakat itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Kita tamatkan dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.